Selamat datang ke episod Salleh Cari Makan Selangor. Dalam episod kali ini, Rhys berada di Petaling Jaya untuk mencuba sebuah resepi menu yang telah diolah untuk semua rakyat Malaysia, iaitu Hokkien Mee Halal. Nama Auntie Monica, ni perniagaan suami. Masa tu uncle dalam kesusahan, nak cari rezeki pun tak tahu mana dah. Pasal dah JE, semua orang takut nak makan. Kalau free semua orang datang lah, kalau nak bayar siapa nak makan. Lepas tu uncle tengah bersembang, lepas tu jumpa seorang pakcik. Alhamdulillah, Allah tolonglah. Masa kita sesak, pakcik tu tolong Uncle Jamal. Dia sembang dengan uncle semua. Lepas tu open up his mind lah. Lepas tu uncle masuk Islam 2008. Alhamdulillah, masa tu uncle masuk Islam. Dia dalam kekosongan, don't know what to do. Alhamdulillah, Allah tunjukkan jalan bagi kita. So lepas tu 2014 auntie baru masuk Islam. Hanya auntie punya anak 4 tu tak masuk lagi. Kita jumpa ustaz cakap kalau kita buat tak halal, kita sendiri tak boleh makan. Customer pun tak, yang mu'alaf punya Islam punya semua tak boleh makan. Kebanyakan masa sekarang I punya bisnes 99% Melayu. Yang 1% tu India dengan Cina. Senang sikit lah, kita nak niaga pun senang because kita dah halal. A lot of people can try. Budak-budak kecil pun boleh try. So yang best thing is kalau kita boleh buat satu Malaysia yang makan, senang. Semua orang boleh cuba. So macam satu opportunity lah. Melayu pun dapat rasa Hokkien Mee. Because yang I tahu, ada satu customer cakap, Auntie, I sudah lama teringin nak makan Hokkien Mee, tapi tak halal, dia cakap. Sekarang ni Alhamdulillah Auntie buat halal, I can datang everyday. Masa tu dia orang semua UiTM punya student. Dia orang datang, almost everyday dia orang datang. Because daripada non-halal kepada halal, dia angkat masa sikit because dah biasa orang tahu, ini tak halal punya barang. Tapi yang betul-betul halalnya tak dapat semua orang buat. Lepas tu dia punya ingredients, dia punya lemak tu yang kriuk-kriuk tu, dia pakai lemak yang lain. Nak tukar dia punya tu, kita kena macam buat research lah. Kita nak macam masak macam mana, kuantiti dia berapa lemak tu, lepas tu berapa lama kita kena masak semua tu. So how long that thing, lemak tu boleh tahan berapa lama. Nasib baik kita punya ni boleh tahan seminggu. Baru je masak satu periuk. Saya cakap kalau ada tamu pukul 5 boleh nampak periuk tu. Okey, jadi inilah satu dish yang saya nak cuba dekat sini. Nama dia kuih tiaw bulan. Dan kenapa dia ada nama bulan? Sebab kat tengah tu ada telur. Lepas masak, dia memang pecah telur atas tu. Dan sebenarnya ada function kenapa letak telur tu. Dia nak buang macam minyak-minyak yang kelebihan dalam tu. Dan juga walaupun telur tu tak masak, sebab mie tu, kuih tiaw tu masih panas lagi. Bila kita gaul semua, telur tu sendiri akan masak dalam kuih tiaw tu. Tapi yang penting kena gaul cepat lah sementara kuih tiaw tu masih panas. So kita gaul lah. Dan yang ni kita boleh nampak sebab kuih tiaw tu masih panas, telur tu tengah masak slow-slow, perlahan-perlahan telur tu masak dalam ni. So rasanya apa lagi? Kita makan, kita rasa. Rupanya kantoi start reti pakai chopstick. Boleh lah. Boleh lah kot. Boleh. Okay, jom. Betul lah, bila ada telur macam ni, dia tak rasa berminyak sangat. Tapi dia lain sikit, dia tak macam kuat sangat rasa wok hei yang hangit kuali tu. Tapi masih ada rasa tu. Dan lagi satu pun, kita dapat rasa kicap dia goreng tu. Rasa lagi macam kicap lah. Dia tak ada rasa cili, tak ada rasa kalau kita tengok kuih tiaw basah yang ada rasa hangit kuali tu. Dan juga rasa kicap. Kalau ni nak cuba dengan sambal sikit. Sambal ni dia lagi pekat sikit daripada sambal biasa. Dan warna dia pun lain sikit. Dia macam warna orange lah. Campur dengan kuih tiaw. Lepas tu kita rasa. Okey, yang sambal tu
pedas, tapi dia macam pedas masam sikit, tapi betul-betul boleh rasa belacan, rasa udang yang dalam sambal tu. Dia punya rasa bukan macam sambal tumis yang sambal lain, dia memang rasa pedas masam tapi lebih kepada rasa belacan lah. So inilah dia lor mee, dan yang ni lebih macam berkuah. Dan kalau pernah makan kuih tiaw kung fu ke mi kung fu yang kuah tu nampak sama macam tu, cair tapi dia macam tak cair sangat, dia pekat sikit, dia ada tekstur yang gooey sikit, macam ambuyat tapi bukan sepekat ambuyat. Menariklah ni, kita nampak telur yang masak dalam tu, nampak bahan-bahan yang ada dalam. Yang ni ada mi, okey, ni ada sawi, ada mi, ada telur, ada ayam, ada udang pun ada dalam ni. Tadi Rhys nampak udang. So yang ni lebih macam saya cakap, dia lebih berkuah, lebih macam sup sikit. Dan satu dengan lor mee ni, bila kita kacau, kita dapat aroma yang hangit kuali tu, aroma wok hei tu. Rasanya ni memang masak dalam kuali yang sama, dan walaupun dia berkuah, dia still ada aroma macam goreng dalam kuali tu. Sedap juga aroma tu. So kita cuba rasa dia macam mana. Duh, ni susah juga ni. Okay. Yang ni dia tak adalah kuat sangat, dia lagi light, lagi mild, rasa tu ringan sikit, tapi dia still ada rasa yang wok hei tu, tambah juga rasa yang macam kicap sikit. Okay, kita makan sup sikit. Rasa dia sangat-sangat ringan, sangat light. Sebenarnya ada cara kita nak naikkan rasa dia, dan cara ni saya dapat tahu sebenarnya ni cara dia makan dekat Uluyam. Dekat sana cara dia makan lor mee, dia sebenarnya dia taruh cuka dalam. Tapi auntie tu dah bagi tahu saya, kalau tak biasa kadang-kadang dia rasa masam sangat. So apa dia cadang, kita letak sikit dalam mangkuk kecil, taruh cuka sikit, tengok macam mana, sesuaikan diri dengan rasa tu sebelum kita taruh dalam ni. So jom. So kita dah letak lor mee dalam tu, lepas tu yang ni cuka, kita taruh sikit, campur, makan. Jom. Dah dapat aroma cuka tu, vinegar lah. Lepas tu kita cuba yang ni. Okay, lepas tu kita makan. Tapi betul, bila kita tambah cuka tu, dia memang naik rasa dia lebih kepada rasa masam. So rasanya, kalau kita nak dapat kombinasi, kita tambah sikit cili, mungkin sikit sambal, sikit cuka. Macam saya cakap tadi, makanan macam ni kalau makan panas-panas, bila cuaca sejuk macam ni, malam-malam memang layan lah, memang comfort food, boleh panaskan badan sikit ni. Seterusnya saya nak cuba apa memang terkenal dekat sini, dan makanan memang utama yang saya nak rasa dalam episod ni, nama dia Hokkien Mee. So yang tu the star of the show, kita nak makan iaitu. Jadi inilah dia, makanan saya memang datang sini hari ni untuk rasa dan makan dalam episod ni, Hokkien Mee. Dan walaupun makanan ni bukan berasal daripada Selangor, dia bukan memang betul-betul Selangor punya food, tapi Hokkien Mee ni dah jadi sinonim dengan kaum Cina dekat Lembah Kelang ni. Dan Hokkien Mee dekat Malaysia ni, setahu saya ada dua jenis. Satu Penang, yang tu macam berkuah, macam mi dalam sup, dan lagi satu yang boleh kata Kelang Valley lah, Lembah Kelang, yang goreng macam ni. Jadi kalau kita tengok Hokkien Mee biasanya dekat Lembah Kelang ni, dan sebenarnya dekat mana-mana, biasanya yang tu kira tak halal. Sebab dalam cara dia nak masak, cara dia nak menyediakan tu, dia pakai minyak dan lemak daripada khinzir, dan juga daging khinzir, dan macam-macam bahan yang memang bukan dari sumber halal. Tapi dekat kedai ni, owner memang Muslim convert, memang dah masuk Islam, dia dah ubah sesuai resepi tu supaya kita boleh dapat rasa yang lebih kurang sama, tapi semua bahan-bahan dari sumber yang halal. Tak ada lemak babi, tak ada daging babi, memang dia ganti dengan ayam semua tu. Dan dia dah cerita sebenarnya nak dapatkan resepi dan rasa tu sebenarnya ambil masa sikit, banyak kena eksperimen. Dan satu bukti yang ni rasa lebih kurang sama dengan Hokkien Mee yang asal tu,
Sebab kalau kita tengok kedai ni, walaupun dia memang Muslim kedai, Chinese Muslim kedai tu, sebenarnya kalau kita tengok orang yang datang sini, ramai yang non-Muslim datang sini untuk makan Hokkien Mee ni. Dan sama macam kuih tiaw tadi, dia tak berkuah sangat, dia lebih kepada kering. Wah tu. So jom kita makan. Kalau kita nak cakap apa membezakan Hokkien Mee dengan mi goreng biasa, sebenarnya adalah ni. So yang ni kalau kita makan yang versi tak halal, dia pakai kulit babi goreng garing, so dia jadi crunchy. Dalam bahasa Inggeris kita panggil yang tu pork scratching, memang rangup. Tapi apa yang dia buat dekat sini, dia guna kulit ayam dan dia goreng sampai garing macam ni. Lepas tu dia macam tabur dalam Hokkien Mee tu. So bila kita makan, mi tu lembut, basah sikit, tapi tiba-tiba kita dapat satu crunch yang tu. So inilah dia. Jom. Rangup, berlemak, memang boleh kata compliment lah. Rangup, berlemak, memang compliment lah. Dia tak ada rasa cili, dia tak ada rasa rempah spices yang dengan mi goreng biasa. Contohlah mi goreng mamak lah, mi goreng Melayu lah, yang rasa tu dia ada rasa yang tersendiri, rasa kicap. Tapi rasa dia bukan manis sangat dan bukan nak kata dia pahit juga. Dia macam tengah-tengah, dia tak adalah manis sangat, dia tak adalah pahit, semua tu. Dan satu, dia memang tak pedas. Kalau kita nak dia pedas, kita kena tambah sambal ataupun cili. Tapi rasanya yang rahsia untuk rasa Hokkien Mee ni sebenarnya dalam lemak yang dia guna tu, lemak ayam yang dia letak itu. Jadi untuk penonton destinasi TV, untuk orang yang tak pernah rasa Hokkien Mee, nak rasa Hokkien Mee tu tapi nak cari version yang halal, bolehlah datang sini dan rasa sendiri. Sebab dia satu rasa yang memang tak sama dengan masakan Melayu lah. Dia memang rasa yang tersendiri. Dan macam saya cakap, susah nak jumpa yang version halal yang masih kekalkan rasa Hokkien Mee tu. Saya nak jemput datang sini, rasa sendiri juga. Boleh kata ni, kalau kita tengok semua kaum yang ada dekat Malaysia ni, kaum Cina ni satu yang memang ada makanan tersendiri, makanan dia, dan inilah antaranya. So bolehlah datang sendiri dan rasa sendiri. Juga saya nak tanya untuk orang yang duduk KL, Selangor, Lembah Kelang ni, kalau ada mana-mana tempat ataupun apa-apa makanan yang korang semua nak tengok dalam series Mak Salleh Cari Makan Selangor ni, boleh letak komen dekat bawah. Mungkin untuk orang yang dah tengok episod sebelum ni, nampak kita bukan setakat nak makanan betul-betul asli berasal daripada Selangor, tapi makanan yang boleh kata sinonim dengan Selangor. So kalau ada, letak komen dekat bawah. Seperti biasa, jangan lupa subscribe Destinasi TV. Kalau belum subscribe, tolonglah subscribe, tekan butang notification tu. Dan rasanya itu saja untuk episod hari ini. Terima kasih semua yang tengok. Jemput datang dan rasa Hokkien Mee tu juga. Dan bye bye, see you next time.